الجاري عليه. Selawat dan salam ke atas baginda Nabi Muhammad SAW yang menunjuk jalan yang benar kepada kita. شرع لنا هذه الاجتماعات بحصول عظائم الابتداعات. Yang telah mensyariatkan kita perhimpunan yang mulia ini agar supaya kita benar-benar kenal apa dia syariat tersebut. اجتمعنا في بيت من بيوت الله تعالى. Kita sekarang berkumpul di dalam rumah Allah daripada beberapa rumah-rumah Allah تشرفت بنسبتها إلى الله untuk memuliakan keagungannya Allah Subhanahu wa taala. حيث يقول الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memperjelaskan di dalam Al-Quran, di dalam setiap rumah Allah kita diizinkan, diperbolehkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang, pagi dan petang dan malam. بناها رجال انتسبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. Seperti masjid ini yang dibina oleh orang-orang yang kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فما أعظمها من نعمة ومنة. Dan ia merupakan sebuah nikmat yang besar yang perlu untuk kita hargai. أن يكون لنا صلة لهؤلاء الرجال. Dan seharusnya sayugianya kita mempunyai hubungan, tali ikatan bersama mereka yang telah membangun rumah Allah ini, محبين لهم dan juga mempunyai rasa kasih sayang terhadap mereka, ومتعلقين بهم dan selalu mempunyai hubungan yang kuat bersama mereka, ومتابعين لهم dan mengikuti semua jejak langkah dan ajaran-ajaran nasihat-nasihat mereka, على سنن وطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. yang mereka telah pun mengikuti perjalanan datuk nenek moyang mereka, sehingga datuk nenek moyang mereka juga mengikuti perjalanan datuk nenek moyangnya hingga kepada Nabi Muhammad SAW. حيث جعله الله تعالى لنا قدوة. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai panutan untuk kita ikuti. وأبرزه لنا أسوة. Dan juga dengan adanya mereka tersebut kita dapat menghayati dan juga mengamalkan apa yang telah diajarkan. حتى قال مؤكدا جل وعلا. Sehingga kita dapat berjalan di atas muka bumi Allah Ta'ala ini dengan ridhanya Allah. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Itulah dia Nabi SAW yang di dalam diri Nabi SAW mempunyai budi pekerti yang sangat-sangat luhur dan baik dan bagus. وفي هنا كاملة ذاتية. Dan disitulah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kesempurnaannya sifat Nabi SAW, yaitu akhlak. لم يقل لنا في فعله أو في قوله بل قال لقد كان لكم في رسول الله. فهذه في ذاتية. Dan dia menunjukkan bukanlah Rasulullah itu kita ikut perbuatannya, percakapannya, tetapi diri Rasulullah itu sendiri merupakan kesempurnaan akhlak tingkah laku. نعلم بذلك أن في هذه لا تنقطع أبدا. Dan kita mengetahui cara seperti inilah yang tidak akan terputus hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa akan terputus. فإذا قد غاب شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. Dan apabila seseorang itu yang telah mengikuti perjalanan Nabi SAW dan dia telah kembali kepada Allah, فإن سنته باقية. dan maka yang kekal bersamanya adalah amalan-amalannya, وإن ذريته باقية. dan juga keturunan-keturunannya yang ada bersama kita. حيث يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح. Seperti mana yang Nabi SAW memperjelaskan dalam hadis yang sahih, تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. Aku tinggalkan kamu beberapa perkara, dan apabila kamu memegangnya dengan sungguh-sungguh maka kamu tidak akan sesat. كتاب الله وعترتي أهل بيتي. Kitabnya Allah dan juga keturunan Nabi SAW, yaitu ahli keluarga Nabi SAW. وإن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض صلى الله عليه وسلم. Kerana mereka lah yang mana dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan berpisah dengan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala sehingga kita jumpa dengan mereka di telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وحق لكل من انتسب إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم. Dan sesiapa sahaja yang mengikuti perjalanan seperti ini, perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, أن يحسن تمثيله.
dia sendiri akan mendapatkan kebaikan pada dirinya, وأن يكون قدوة للأنام. dan ia juga akan menjadi contoh kepada semua manusia. وبحمد الله تعالى Dengan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, كثيرا من هذه الذرية المحمدية banyak sekali zuriat-zuriat keturunan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam نفع الله بهم Allah telah kurniakan manfaat kepada mereka, عربا وعجما baik dia orang yang Arab ataupun orang yang bukan Arab, في شرق الأرض وغربها. baik timur dan barat, وكانت سلاسلهم سلاسل اتصال وإسناد. dan juga perjalanan mereka perjalanan yang mana mengikuti jejak langkah yang terdahulu, قال عنهم الحبيب علي بن محمد الحبشي رحمه الله: seperti mana yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. قال: أب يتلقى عن أبيه وهكذا فيا لك من آباء كرام وأجداد. Anak yang belajar dengan ayah, dan ayah yang belajar dengan anak, sehinggalah mereka belajar dengan keturunan mereka sampai kepada Rasulullah SAW. سلسلة عنهم أسانيد أخذهم إلى خير محمود وأشرف حماد صلى الله عليه وسلم. Perjalanan ini merupakan rantai hubungan tali yang mana ikut dari satu orang ke satu orang, satu orang ke satu orang, sampailah kepada kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. حتى صار كل واحد منهم في زمانه شمسا تضيء للناس. Sehingga apabila orang itu betul-betul mengikuti perjalanan ini, maka pada zamannya orang itu diibaratkan seperti matahari yang terbit, seperti perjalanan orang-orang yang terdahulu. وقمرا يهتدي به الناس. Dan ia juga merupakan menjadi bulan purnama yang memayung manusia. والله تعالى لا يخلي هذه الأمة هكذا تضيع بلا قائد. Allah Subhanahu wa taala tidak biarkan hamba Allah Subhanahu wa taala ini dengan sia-sia begitu saja. كما كان قائدهم محمد صلى الله عليه وسلم. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala telah mendatangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, كان وراثه بعد ذلك قيادات في هذه الأمة. kerana umat Nabi SAW ataupun keluarga Nabi SAW menjadi pedoman contoh kepada orang-orang lain. وبين الله تعالى هذه الحقيقة في كتابه العزيز. Seperti perkara inilah yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam kitabnya yang agung, yaitu Al-Quran. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. Dan Allah Subhanahu wa taala memperjelaskan, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang pesong daripada perjalanan ini. أي في كل زمان يمكن أن تتغير أحوال الناس. Kerana pada setiap waktu, setiap zaman akan berubah keadaan manusia tersebut. والمنقذ لهم من ذلك Dan juga lebih dari itu, قال جل وعلا: Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan, فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. dan maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan sebuah kaum yang ia mencintainya dan mencintainya. من هؤلاء القوم يا رب؟ Maka siapakah kaum tersebut, wahai Allah? ذكر أوصافهم في كتابه العزيز. Yang mana telah dijelaskan oleh Allah di dalam kitabnya yang mulia, yaitu بقوله Al-Quran. أذلة على المؤمنين. Yang mana dijelaskan mereka itulah yang mencerminkan, dan mereka itulah yang mempunyai keimanan yang kukuh, أعزة على الكافرين. yang mana mereka berpegang teguh dan tidak goyang dengan apa pun terjadi walaupun datang daripada golongan orang-orang kafir, يجاهدون في سبيل الله yang mereka berjihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala, ولا يخافون لومة لائم. dan mereka tidak takut dengan apa sahaja perkara yang akan terjadi dan telah terjadi. هذه الأوصاف Inilah sifat-sifat يمكن لكل واحد منا أن يتحصل عليها. mungkin setiap dari kita akan mampu untuk memperolehinya. وإذا حصلها Dan apabila setiap dari salah satu dari kita dapat sifat-sifat tersebut, نال بذلك maka kita akan dapat berpegang teguh dengan perjalanan tersebut. مكانة عالية عند الله تعالى. Maka kita akan mendapatkan pangkat dan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa هي taala. مكانة المحبة والمحبوبية. Itulah dia pangkat yang dijelaskan mahabbah mahbubiyah. يملأ قلبه بمحبة الله. Hatinya itu senantiasa mempunyai perasaan kasih sayang yang tinggi pada Allah. ويصير عبدا محبوبا عند الله. Dan ia juga akan jadi seorang hamba yang paling dicintai oleh Allah. وكان في هذه الأمة المحمدية منهم نماذج كثيرة. Seperti mana sekarang ini berhimpunnya manusia sana dan sini, inilah dia yang kita lihat sekarang ini. أحد هذه النماذج Ambillah kita daripada pegangan ini, الإمام الحبيب seorang imam dan seorang kekasih,
عمر بن عبد الرحمن العطاس yaitu yang bernama Umar bin Abdul Rahman Al-Aqtas, الذي أرسله شيخه الإمام الحسين بن الشيخ أبي بكر بن سالم إلى حريضة. yang mana gurunya yaitu Imam Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim telah mengantarnya ke Huraidah لأجل أن يستنقذ الناس untuk ia itu mengajak manusia semua من الغفلة إلى الذكر daripada lupa kepada ingat pada Allah ومن Taala, البعد إلى القرب dan daripada jauh hubungan dengan Allah dekat dengan hubungan dengan ومن Allah, القطيعة إلى الوصل. dan orang yang memutuskan hubungan sampai suka menyambungkan hubungan فجد silaturahim, واجتهد maka ia bersungguh-sungguh dalam perkara ini. حتى قيل أنه لم تفرض عليه الجمعة في حريضة أبدا بل كان يتنقل من بلد إلى بلد. Dan diperjelaskan bahawasanya ia tidak pernah meninggalkan kota Huraidah sehinggalah ia dapat berpindah dari satu kampung ke satu kampung untuk meneruskan pekerjaannya. وأثار في ذلك الوادي إلى عمد وما بعد عمد. Dan juga sampailah kepada kawasan Wadi Amad yang jauh sekali dan juga kawasan-kawasan pelosok yang lain. أثار بهذه الصفات القرآنية Membekas dengan sifat-sifat yang mana dijelaskan di dalam Al-Quran. أدلة على المؤمنين Berpegang teguh dengan berpegang teguh dengan cara-cara orang-orang yang beriman. فلما زاره الإمام الحداد رحمه الله وهو في بعد 70 من عمره والإمام الحداد في 30 من عمره. Dan apabila umur Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Aqtas 70, maka datanglah Al-Habib Abdul Haddad pada waktu tersebut usianya 30 untuk menziarahi Imam Umar bin Abdul Rahman Al-Aqtas. قيل للإمام الحداد كيف رأيت الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس؟ Maka ditanya bagaimanakah tentang Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Aqtas. قال رأيته قلبا ليس فيه إلا ربه. Yang mana diperjelaskan, aku dapat menyaksikan hatinya Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Aqtas tidak ada lain kecuali Allah. ورأيته متواضعا وسألت الله أن يرزقني بتواضع كتواضع الإمام عمر بن عبد الرحمن العطاس. Dan aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, aku lihat Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Aqtas mempunyai makam tawaduk yang tinggi, dan aku mohon kepada Allah Taala agar aku mendapatkan keberkatan dari Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Aqtas dengan pangkat tawaduk yang tinggi. فكان إماما عظيما من أئمة هذه الملة. Dan ia merupakan seorang imam yang agung daripada sekalian manusia yang ada. ترك لنا ذرية صالحة. Maka ia telah pun meninggalkan kita zuriat dia yang baik, yang saleh. فيهم كثرة العلماء. Dan di antara zuriat-zuriatnya adalah golongan para alim ulama, كثرة الصديقين. dan juga daripada golongan orang-orang yang selalu benar dalam perbuatannya. كثرة الأولياء. Dan juga banyak sekali di antara zuriatnya menjadi wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. الله تعالى في العالم رحمة بأهل العالم. Maka Allah telah pun membagi-bagikan mereka ke muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini agar dapat meneruskan perjalanan seperti Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Aqtas, ونشر علومهم dan tersebar luas kealiman beliau, وكتبهم dan juga kitab-kitabnya, وأورادهم dan juga wirid-wiridnya, حتى صار هذا الراتب المعروف راتب الحبيب بن عبد الرحمن العطاس يقرأ عند العربي والعجم. sehingga sampai dikenali wirid-wirid yang dinamakan ratib Imam Umar bin Abdul Rahman Al-Aqtas tersebar luas dan sampai kepada golongan orang-orang Arab dan juga orang-orang yang bukan Arab, orang Ajam. فكم بسبب هذا الراتب دفع الله تعالى بلايا كثيرة عن بلدان. Dan berapa banyak dengan sebab ratib yang mulia ini di tempat-tempat negeri-negeri yang lain terangkat semua bala-bala bencana alam, وكشف رزايا كثيرة عن أفراد. dan juga terbuka segala kebaikan-kebaikan pada setiap seorang. وأصلح الله تعالى قلوب الكثير من الخلق. Dan juga dengan berkat ratib ini, hati-hati manusia semuanya menjadi baik. وبسبب هذا الراتب كان بعض الناس متقاطعين فجمع الله تعالى قلوبهم بواسطة قراءتهم لهذا الراتب بنية الصلح. Dengan keadaan manusia pada zaman tersebut selalu banyak masalah-masalah seperti memutuskan silaturahim dan sebagainya, tetapi dengan adanya wiridnya Ratib Al-Aqtas ini, maka bersatu kembali manusia tersebut. ومن فضل الله عليكم على هذه البلاد. Dan juga dengan adanya ratib ini mendatangkan kemuliaan bagi kita di negara kita Singapura. ويجب عليكم أن تشكروا الله تعالى شكرا كثيرا. Maka seharusnya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang banyak. أن جعل لكم من تنفسات صاحب هذا الراتب في هذا المكان شيئا عظيما.
yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menentukan seorang daripada keturunan Habib Muhammad bin Abdul Rahman Al-Aqas yang telah menerangkan muka bumi Allah Taala di negara kita Singapura ini. حتى ترتبط بهؤلاء الرجال. Sehingga dengan sebab zuriat dia inilah maka terhubung kita dengan orang-orang yang terdahulu. في هذه الدنيا بالمتابعة والموافقة. Di dunia ini dengan kita mengikuti jejak langkahnya dan kita mengamalkan apa yang telah ia sebarkan. والآخرة بالصحبة والمرافقة. Dan yang terakhir dengan kita mempunyai hubungan, maka kita pun menjalinkan persahabatan dengan mereka. واحرصوا على محبتهم. Dan kita jagalah dengan urusan hubungan kita dengan mereka. وعلى متابعتهم. Dan juga jangan kita lari daripada mengikuti jejak langkah mereka. حتى تكونوا معهم يوم القيامة في صفهم. Mudah-mudahan dengan kita buat demikian, kita bersama mereka pada hari kiamat, satu saf bersama mereka. ونسأل الله أن يحشرنا وإياكم في زمرتهم. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kurnia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul dengan mereka. وأن ينفعنا بعلومهم. Dan mudah-mudahan dengan kita semua mendapatkan keberkatan ilmu dengan manfaat daripada mereka. وبأورادهم وأذكارهم. Dan daripada wirid-wirid dan zikir-zikir mereka. وأن يطيل عمر حبيبنا حسن بن محمد وأولاده وذريته وكل من اتصل به. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia guru kita Al-Habib Hasan bin Muhammad bin Salim Al-Aqas dan anak-anaknya, keluarganya dan kesemua sesiapa sahaja yang orang selalu bersama dengan Habib Hasan. وأن يبارك الله تعالى في عقبه. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan banyak keberkatan kepada وأن Habib يطيل Hasan الله عمره في عافية. dan memanjangkan usia Habib Hasan dalam penuh kesihatan. وأن يبلغه مقصده في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan semua hajat-hajat Habib Hasan dan dengan Habib Hasan Allah juga sampaikan hajat-hajat kita sampai di akhirat. وينفعنا وإياكم به وأهل سلاسل إسناده إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat daripada Habib Hasan dan juga datuk nenek moyang Habib Hasan sampailah kepada Nabi Muhammad وأن sallallahu ينفعنا alaihi بجميع wasallam. الصالحين. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita manfaat orang-orang saleh. ويجعلنا صالحين مصلحين. Dan dijadikan kita daripada golongan orang-orang saleh dan orang-orang yang suka buat kebaikan. هادين مهتدين. Yang selalu menunjuk kepada orang dalam keadaan yang baik. غير ضالين ولا مضلين. Dan dijauhkan kita daripada golongan orang-orang yang sesat dan juga yang orang yang selalu suka menunjukkan وأن kesesatan. يحفظنا وإياكم من شرور هذا الزمان. Dan mudah-mudahan Allah memelihara kita daripada kejahatan zaman sekarang من ini. شر أهله. Dan juga daripada kejahatan-kejahatan yang tergolong daripada kejahatan-kejahatan tersebut. ثبتنا وإياكم على الإيمان. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan keimanan kita semua وعلى العمل الصالح. dengan amalan yang saleh وعلى التقوى. dan dengan ketakwaan yang tinggi pada Allah. وحين على لا إله إلا الله. Dan mudah-mudahan kita senantiasa dihidupkan dengan kalimat la ilaha illallah. ويحفظها لنا عند موتنا. Dan mudah-mudahan dengan kalimat la ilaha illallah ini Allah memelihara kita. حتى يكون آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sehingga akhir kalam kita dari dunia ini, ucapan terakhir kita adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi وأن wasallam. ينير قبورنا بلا إله إلا الله. Dan mudah-mudahan Allah mencahayakan kuburan kita dengan la ilaha illallah. وأن يحشرنا في زمرة خواص أهل لا إله إلا الله. Dan kelak di yaumil qiyamah mudah-mudahan kita Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dengan orang yang mendapatkan rahsia la ilaha وأن illallah. يدخلنا بالجنة إلى الجنة في زمرة أول زمرة من أهل لا إله إلا الله. Dan mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam syurga daripada golongan orang-orang yang pertama yang dapat masuk syurga dengan la ilaha illallah. وأن يكرم أولادنا وذرياتنا ما تناسلوا إلى يوم القيامة بذلك. Dan mudah-mudahan Allah juga memuliakan, menyelamatkan kita dan anak-anak kita di akhirat kelak dengan la ilaha illallah. اللهم أكرمنا بما أكرمت به عبادك الصالحين ولا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. آمين. فضلا وإحسانا وجودا وامتنانا. تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله. Itulah yang dapat saya terjemahkan.